Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, kami mau belajar bahasa kasih-Mu. 这个时候，我们愿意向你说话，向你发出祷告，用你的爱的言语。 Ajari kami yang lemah dan terbatas ini, sebab seringkali kasih yang kami bagikan adalah kasih yang menurut kami pandang benar, bukan menurut firman-Mu pandang benar. 教导我们，让我们懂得爱，以我们的心思意念，我们所发出的爱，与你的爱完全不一样。 Oleh sebab itu kami mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. 求圣灵帮助我们，让我们可以明了你的话语，不但能够听到，而且能够行道。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 奉我主耶稣的圣名，我们祷告感恩，阿门。 Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. 弟兄姐妹，我们一起打开圣经雅各书第2章第1到第4节。 Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saudara-saudaraku yang sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk Tuhan di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? 我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按照外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏的衣服也进去，你们就看中那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在哪里？坐在我脚凳下边。” 这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？ Saudara sekalian, saya percaya di antara kita tidak ada yang tidak menyenangi emas. 我相信我们当中没有一个人他不喜欢金子。 Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Imlek, toko emas berbondong-bondong menerbitkan emas buatan khusus spesial edisi Imlek, ya, gambar naga. 特别是我们农历年新年将到，金店里面都有打造这个龙形飘翅的金牌。 Ya, setiap kita pasti menyenangi emas, apalagi kalau dikasih, betul? 我们大家都很喜欢金子，特别是如果有人给你的话。 Saudara, emas sudah sejak lama menjadi alat tukar di dalam perdagangan. Bahkan hari ini banyak sekali wanita yang menggunakan perhiasan yang didominasi dengan emas. 所以今天金子成为贸易之间的一个商号，而且女生都喜欢带着金子的装饰品。 Nah, saudara, di sekian banyak emas yang beredar di dalam dunia ini, tentu ada emas yang terkadang membuat hati kita tuh kesal, cemburu, kecewa, marah. 当然，这世界上有这些金子，但是这些金子有时候会给我们带来失望、带来谩骂、带来一些的恐惧感。 Yang pasti bukan emas liong. 但是当然不是mas leong。 Saudara, apa itu? Ya, ini anak emas. 当然，这个就是宝贝的孩子。 Saudara pernah dengar istilah ini, anak emas? 你曾经听过这句话吗 ？anak mas， 宝贝的孩子， Bukan anaknya lahir terbuat dari emas, saudara. 并不是他孩子出生的时候就是由金子打造的。 Tetapi anak emas adalah sebuah kiasan di mana seseorang itu mendapatkan perhatian khusus dibanding yang lain. 这宝贝的孩子就是并不是用金子打造，但是会特别的关照超乎其他的孩子。 Saudara, istilah anak emas ini kita akan bisa menjumpai di dalam banyak aspek kehidupan kita. 这个宝贝的孩子在我们生命当中，我们常常都会看到。 Di dunia kerja, saudara bisa mendapati ada orang yang mendapat perlakuan khusus.
在我们工作场所，我们也常常会看到有一些特别对待的某些人。 Di dalam keluarga, saudara mungkin juga bisa pernah melihat ada orang yang diperlakukan khusus. 我们看到家庭中也是有一些人，特别的关照， Atau mungkin di pelayanan. 或者是在侍奉当中， Ada orang yang sepertinya mendapat perlakuan khusus. 特别是他们有特别的被关照。 Nah, saudara, yang namanya perlakuan khusus itu tentu tidak diberikan kepada semua orang, bukan? 当然，这特别的关照当然不是给予其他的人。 Nah, tentu bagi orang yang mendapatkan perlakuan khusus, dia akan merasa senang, saudara. 特别受到有特别关照的人，当然他很高兴。 Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan perlakuan khusus itu? 但是如果那些没有被受特别关照的人，又如何的感受？ Bukankah seringkali kemudian kita merasa enggak adil, enggak benar? 我们常常不是感觉到这不公平，这个不对？ Kenapa kita merasa demikian, saudara? 为什么我们会有这种感觉？ Karena kita melihat bahwa perlakuan khusus itu seringkali menabrak norma-norma yang ada, bukan? 因为这个特别的关照，我们常常碰撞了我们一些原有的一些习俗。 Contoh, saudara. 比方说， Kalau di kantor si anak emas itu datang terlambat, 如果那这宝贝的这种职员来迟到上班， bos biasa-biasa aja. 老板是很惯例的看到。 Giliran kita terlambat 1 menit masuk, 如果是我们只迟到1分钟， wajah bos udah kayak mau makan kita, 老板的脸孔就好像要吃掉我们， dimarahin. 我们被骂。 Ya, saudara pernah ngalamin? 你经历过吗？ Ah, belum pernah. Puji Tuhan. 你没有经历过，感谢主。 Ya. Saudara, kita merasa bahwa fenomena anak emas ini membuat hati kita nggak nyaman, bukan? 我们看到这个宝贝的孩子，或者是被宠爱的人，是一种不平常的光景。 Tetapi ini terjadi secara real di tengah-tengah kita, saudara. 但是我们当中发生这个是很真实的一件事。 Atau jangan-jangan justru malah kita yang menganak emaskan seseorang. 不超乎我们自己非常的宠爱一个人。 Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan untuk mewaspadai sikap atau perilaku menganak emaskan seseorang. 今天早上我们就要学习从圣经的话语当中，我们要特别的要小心到我们特别关照的人。 Saudara, dalam ayat pertama pasal 2 ini Yakobus dengan jelas mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. 第一节就已经告诉我们，弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。 Ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 13, saudara akan melihat penjelasan Yakobus tentang apa yang dimaksud dengan memandang muka. 从第2节到第13节，我们看到雅各要怎么样的说，不可按着外貌待人。 Saudara, istilah memandang muka saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. 外貌待人这句话，我从印尼文的词典里面我试试找看， Nggak ada artinya, saudara. 没有这个意思。 Ternyata pakai istilah lain yaitu pilih kasih. 就另外一个话语一套语，就是说他们显质性的爱。 Baru pilih kasih artinya memihak dan berat sebelah. 显质性的爱就是说他委附，或者是他看重一边。 Jadi memandang muka adalah sebuah tindakan pilih kasih yang memihak dan berat sebelah. 外貌待人就是他就是看重一边。 Saudara, tentu istilah ini memberikan kita banyak gambaran tapi belum mewakili kata yang dimaksud oleh Yakobus di dalam bagian ini. 当然，这句话呢，不单单只是在这个雅各里面所提到的这个外貌待人的这句话里面。 Ketika Yakobus berkata memandang muka di ayat pertama ini, saudara, 当雅各在第一节说按照外貌待人的时候， maksud ini sangat dalam sekali. 这个含有深奥的意思。 Dan di dalam bahasa Yunaninya ini muncul beberapa kali di dalam Alkitab, saudara. 所以这个希腊语在圣经里面提起多次。 Yang pertama, saudara, kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34. 我们可以从这个使徒行传那边可以看到， Saudara, kisah ini dituliskan tentang kemudian Petrus yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan, suruh makan makanan yang haram menurut orang Yahudi, ada diturunkan dari kain itu. 就是从彼得里面，上帝就把一个包裹接下来，那个包裹里面充满着那些不洁净的物品，叫彼得吃。 Setelah 3 kali, saudara, kemudian Petrus baru memahami bahwa Tuhan tidak membedakan orang. 所以这个意思，彼得才知道上帝不偏待人。 Maka kemudian Petrus pergi kepada Cornelius, seorang perwira Itali.
所以这个彼得就来到哥尼流，就是意大利人的这个兵丁。 Nah, saudara, kata membedakan orang itu kata yang sama digunakan di dalam Yakobus. 所以这句话语就用在雅各书里面。 Artinya, saudara, Tuhan tidak membedakan setiap orang bukan berdasarkan mukanya saja, tetapi tidak membedakan berdasarkan rasnya. 所以上帝不偏待人，不单单是外貌，但是从肤色上，上帝也没有偏待。 Saudara, seringkali ras tertentu, suku tertentu sudah memiliki stigma tertentu, bukan? 所以这个肤色当然会有在我们智慧当中会浮现一种的邪念。 Sehingga pada waktu kemudian kita berjumpa dengan seseorang berasal dari suku tersebut, 如果我们遇到这种种族的人， yang muncul dalam pikiran kita adalah stigma negatif yang muncul. 我们所看到的就是我们负面的影响浮现。 Sehingga kita langsung memberikan pembedaan kepada orang ini dengan orang yang lain. 所以我们就给这个人下了个定义，他和其他的人不同。 Kalau yang lain masuk dipandang biasa-biasa aja. 如果有别人的时候，他就觉得很普遍而已。 Kalau orang dari suku ini dari ujung kepala sampai ujung kaki dilihatin terus gerak-geriknya. 如果这个人他看了以后，从头到脚他就看到，他当然是不一样。 Nah, itu namanya udah membedakan orang, saudara. 那个就是他种族的气氛 Di。dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9, 在马太福音里面告诉我们， Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Efesus agar mereka melihat bahwa Allah tidak membedakan setiap umatnya berdasarkan status ekonomi mereka. 所以在以弗所书，上帝交代说，上帝没有区分他在社会当中的地位。 Maka Paulus berkata, baik kamu keadaannya hamba, kamu tuan, kamu merdeka, kamu bukan orang merdeka, kamu memiliki harta ataupun tidak, Allah tidak melihat itu. 所以在以弗所书的那边，保罗说到，不管是你大官显要还是普通的人士，上帝没有区分你。 Di hadapan Allah semua manusia itu sama. 在上帝的面前，每个人都是一样。 Dan khususnya bagi umat Tuhan, Allah tidak membeda-bedakan umat Tuhan berdasarkan status ekonomi mereka. 所以在上帝的家中，上帝也没有区分你在社会中的地位。 Maka Paulus berkata kepada jemaat Efesus, tidak ada lagi pembedaan itu di dalam murid-murid Kristus. 所以保罗再次强调，这种的区分，这种的不同点，不可以在我们使徒里面。 Nah, yang istilah ini mungkin lebih mirip dengan yang Yakobus sampaikan, ya. 这种这个词句，就好像雅各刚才所说的。 Tapi ada bagian yang lain, saudara. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 21. 提摩太前书第5章17到21节， Paulus menyarankan kepada Timotius, hamba Tuhan yang masih muda di dalam penggembalaannya. 所以提摩太就告诉那些年轻的长子， Paulus berkata, jangan membedakan umat Tuhan berdasarkan statusnya. 你不要把区分的你的智慧友们，你不要把它区分因为他的地位。 Ada umat Tuhan yang mungkin hanya jemaat biasa, tetapi ada juga yang menjadi aktivis, pengurus, penatua. 在教会当中，当然也会有长老，还有一切的圣工人员。 Jangan beda-bedakan perlakuan kepada mereka. 不要以此的来分别他们。 Jangan karena posisi mereka tertentu, maka kemudian kamu sebagai seorang hamba Tuhan tidak berani menegur mereka karena dosa mereka. 你不要以为他们这种区分瓜分的这种智慧的地位，你就不敢去责备他们。 Jangan karena mereka mengemban sesuatu kemudian membuat dirimu sulit untuk mengatakan dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. 你不要因为这件事情，所以你就很难来诉说神的真理。 Paulus berkata kepada Timotius, ketika engkau menggembalakan jemaat Tuhan, jangan membeda-bedakan itu, tegurlah mereka dalam dasar kasih yang murni agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. 所以上帝就告诉提摩太说：“你要在众人的面前责备他，叫其的人也可以惧怕。” Saudara, kita mendapat gambaran artinya terkait dengan hal ini, saudara. 所以我们会得到这个画面，就是关于这一切的。 Jadi memandang muka yang Yakobus maksudkan bukan hanya sekedar bicara tentang strata sosial, 所以在雅各说到这种以外貌待人，不单单是在社会中的地位， tapi juga masuk di dalamnya terkait dengan ras dan juga kemudian saudara jabatan-jabatan yang ada. 里面也包括了肤色，还有里面的这种的职位。
Maka Yakobus mengatakan, jangan membeda-bedakan orang ketika kamu mengamalkan imanmu kepada Yesus Kristus. 所以你不要偏待人。当你讲述上帝的真理的时候， Jangan memperlakukan seseorang berdasarkan favoritismemu. 你不要围着那些你这偏袒的人来说话。 Jangan karena orang itu dekat dengan kita, sering memberikan sesuatu kepada kita, maka kemudian kita enggan untuk menegur dia. 你不要让那种送你东西或者是给你对待你好的话，你不敢责备他。 Jangan karena kemudian dia tidak satu suku dengan kita, kemudian kita menjauhkan dia. 你不要因为他的种族、他的肤色和我们不一样，你远离他。 Jangan sampai kemudian karena kekayaan yang dia miliki membuat hatimu lebih terpaku kepadanya dan mengabaikan orang lain yang kekurangan. 你不要以为他富足，你就愿意亲近他，然后你忽略了其他的人。 Karena perlakuan khusus yang diberikan kepada seseorang pada akhirnya akan membuat diri kita bersikap tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 所以这种偏袒式的话，你就不符合了圣经对我们的教导。 Kita akan menjadi orang-orang yang kompromi, bahkan mudah menghakimi sesuatu ketika terjadi kepada orang yang kita favoritkan. 我们很容易妥协，而且我们也很容易沉醉在那些我们所喜欢的人的身上。 Atau mungkin kita bahkan membela habis-habisan orang yang kita favoritkan ketika dia salah dan tidak berani menegurnya. Kita menutup mata kita. 或者是我们维护的人，他们做错了，我们不敢责备他，而且我们把眼睛闭上。 Saudara Yakobus mengatakan, hati-hati. 雅各说：“你要小心， Jangan sampai kita jatuh di dalam favoritisme. 我们不要跌到这个偏袒的罪里。” Saudara, pembedaan perlakuan kepada seseorang adalah sebuah hal yang kemudian dikatakan oleh Yakobus ekspresi yang lahir dari hati. 我们这种偏袒式的，在雅各书里面呢，就是因为我们的内心所发出的一种感觉。 Yakobus mengatakan pembedaan kepada orang itu membuat hatimu dan hatiku jatuh ke dalam dosa. 所以雅各说，这种的偏袒就让你我掉在罪里。 Karena pada saat kita membedakan orang, sesungguhnya kita sedang menghina bukan mereka yang kita bedakan, tetapi Tuhan yang menciptakan mereka. 如果我们以偏袒的方式的话，那么不是那个人受蒙羞，而是上帝创造他，而上帝蒙羞。 Saudara, perlu kita ingat bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. 我们不要忘记，我们是有神的样式， Betul, dosa sudah merusak gambar itu. 是最弄坏了这个样式。 Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. 我们这些信徒，就是因为我们被基督、被新造的人， Maka di dalam diri kita semua sebagai orang percaya ada gambaran Kristus yang melekat. 所以我们这些新造的人，我们有基督的形象贴在我们身上。 Dan Kristus telah mati menyelamatkan kita tanpa memandang status, ras, penampilan fisik, tingkat pendidikan dan usia, bukan? 基督为我们死，并没有看重我们的地位、我们的学历，还有我们一切的心里面的肤色等等。 Kalau Tuhan Yesus melakukan demikian dan kita sebagai murid-murid Yesus dituntut juga sama dengan dia. 如果主耶稣这么教导的话，那么我们成为门徒的，我们也要好像他一样。 Namun pertanyaan saudara, bagaimana mungkin kita mengaku murid Kristus tapi kita masih melakukan pembedaan demi pembedaan? 但是如果我们只承认是基督徒，但是我们仍然有分彼此， Maka Yakobus mengatakan, pada akhirnya kamu melanggar hukum Tuhan. 所以雅各最后说，你触犯了神的条例。 Bukankah di dalam hukum yang utama di dalam kitab suci dituliskan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? 经上不是记着说要爱人如己吗？ Tapi ketika kamu memandang muka, kata Yakobus, kamu berdosa dan kamu melakukan sebuah pelanggaran. 如果你这么是偏袒人的话，那么你已经触犯了神的条例。 Saudara, hukum utama mengasihi sesama itu berkaitan erat dan bersifat paralel dengan hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 爱人如己这句话就反映了上帝
这个就是说，上帝的尽心尽意尽意的爱上帝。 Maka hukum mengasihi sesama itu adalah sebuah ekspresi yang nyata dari kita mengasihi Allah. 我们爱人如己，就是我们第一个条例从我们内心所发出的去爱上帝。 Nah, kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, 如果你说你爱上帝， tetapi kita membenci atau memberikan pembedaan kepada sesama kita, 如果我们憎恨或者是我们对我们彼此间有隔离的话， artinya kita menipu diri kita sendiri. 那个就是知欺， Bukankah Allah tidak kelihatan? 这个是我们所看不到的。 Dan harusnya Allah yang tidak kelihatan itu, kasih kita kepada Allah yang tidak kelihatan itu terekspresi nyata di dalam kasih kita kepada sesama. 所以从我们看不见的上帝当中，我们已经表明出来，我们彼此间不相爱。 Bagaimana mungkin kita melakukan satu perintah dan mengabaikan perintah yang lain? 我们怎么样会看重这种的条例，而且我们轻看了另一个条例？ Maka Yakobus berkata, kita jatuh di dalam pelanggaran. 所以雅各说，我们已经掉在罪里面， Dan pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah dosa. 所以我们侵犯上帝的条例，就是我们犯罪。 Saudara, betapa mengerikannya bukan? 这是何等的可怕，弟兄姐妹！ Saudara, kita pikir dosa adalah hanya tindakan yang nyata. 我们只认为犯罪只是我们事实中还是现实中的我们的一些行动， Membunuh, mencuri, berzina. 杀人放火或者是奸淫。 Tapi tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita memfavoritkan seseorang di dalam hidup kita, 但是我们常常忽略了我们尊崇的某一个人在我们生命中， sebenarnya kita pun sedang jatuh di dalam dosa. 其实我们已经犯罪了。 Maka Yakobus berkata, kita berdosa ketika kita memandang muka. 所以我们雅各说，以相貌待人，我们有罪了。 Saudara, kenapa sih favoritisme itu disebut sebagai dosa? 为什么偏袒是一种罪呢？ Karena ketika kita melakukan favoritisme, kita sedang merusak relasi dan kedamaian yang terjadi di dalamnya. 如果我们偏袒的话，就已经弄坏了我们彼此间的关系。 Seseorang pernah menuliskan, favoritisme adalah badai sunyi yang merusak, mengganggu kedamaian keluarga. 有一个名人有一句谚语：偏袒是一场无声的风暴，扰乱了平静如水的家庭。 Ya tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat besar. 他看不到，但是影响力非常的大。 Sekarang mungkin kita berkata, enggak kayaknya. 我们常说不会这样吧？ Semua orang melakukan juga kok. 全部人都是这样。 Ada orang tua yang senang sama satu anak. 有一父母亲特别喜爱一个孩子， Apa-apa cari anak itu. 什么事情都找这个孩子， Tapi juga menganaktirikan anak yang lain. 他也特别的轻看其他的孩子， Semua yang salah disalahkan sama dia. 一切的错误都归给这些轻看的孩子。 Itu biasa-biasa aja. Kayaknya semua keluarga juga ngalamin kok. 这个每个家庭都是经历过的吧？ Saudara, tidak saudara. 不是这样。 Saudara, favoritisme bukanlah ciri iman Kristen. 所以偏袒不是我们基督门徒的特征， Favoritisme adalah ciri manusia yang masih hidup di dalam dosa. 所以这个偏袒是一个特征，是罪人在世上的罪人。 Jadi kalau saudara dan saya sedang melakukan favoritisme, sebenarnya kita adalah ciri manusia yang masih jatuh di dalam dosa. 所以你跟我若是有偏袒的情况，你和我都是罪人的特征。 Kita bukanlah murid Kristus yang sejati. 我们不是基督门徒的真正门徒。 Nah saudara, sebentar lagi ini hari raya tahun baru Tionghoa ya. 再过几天我们是农历新年， Biasanya keluarga kumpul. 通常家庭都齐聚在一起， Maka kita akan mulai melihat berbagai macam ekspresi di sana saudara. 所以我们可以看到各种各样的表情在那边。 Ada yang disebut dengan cucu kesayangan Akong dan Amah. 这有的是公公和婆婆的宝贝孙子， Nggak boleh makan sebelum cucu itu datang. 你们不可以吃，这个孙子还没有到以前。 Saudara, hati-hati loh, kita sedang melakukan favoritisme. 所以你要注意，这个我们已经有偏袒的倾向。 Atau orang tua sama anak yang satu, ya memang sih anaknya ini punya kelebihan dan sebagainya macamnya. Kita lebih sayang sama yang ini dibandingkan sama yang satu lagi yang
ya tidak begitu menonjol lah. 家长特别偏爱一个孩子，因为他处处显出他的特优，超乎其他的孩子。 Puji Tuhan anak saya cuma satu. 感谢主，我的孩子只有一个。 Jadi nggak bisa ngebedain. Enggak juga saudara. Kita bisa membedakan dalam sikap yang lain. Betul? 我们也不能够偏袒，但是我对偏袒还有其他的方面， Saudara hati-hati loh. 你要小心。 Favoritisme itu mengintai setiap kita. 这种偏袒都能够窥探我们每一个人。 Di dalam relasi kita bersama dengan keluarga. 我们与家庭中的关系， Di dalam relasi kita bekerja. 在我们工作上的关系， Bahkan mungkin di dalam pelayanan. 甚至在我们侍奉当中的关系， Kita bisa jatuh di dalam favoritisme. 我们都能够有偏袒式的这种情 Saudara 况。 hati-hati. 你要小心。 Kita tidak imun akan hal ini. 我们当然对这件事情，我们没有这种的感， Karena dia jalan secara senyap. 因为他来的时候是无声息， Tapi tiba-tiba meluluh lantakan jaringan relasi yang terbangun. 但是他已经弄坏了我们所有已经建立起来的关系。 Saudara, satu kali dicatat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ngobrol sama Petrus. 有一次在圣经中，主耶稣对彼得谈话， Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari maut. 所以这段谈话是主耶稣复活以后， Di pinggir danau itu kemudian Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, bertanya 3 pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? 在这个海边的耶稣问彼得说：“你是不是你爱我吗？” Dan Petrus menjawab dan Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. 彼得回答了，然后主耶稣说：“牧养我的羊。” Nah, setelah itu kemudian saudara, Tuhan Yesus memberikan nubuatan bagaimana akhir daripada kehidupan Petrus. 所以主耶稣那个时候已经给了预言的彼得的结局。 Dan Tuhan Yesus berkata, di akhir daripada nubuatan itu, engkau ikutlah aku. 所以最后他就说：“你跟随我吧。 Saudara, Petrus kemudian melihat ada satu orang murid di sana. ”然后彼得看到另外有一个门徒， Dicatat di dalam Injil Yohanes, tidak disebutkan namanya, tetapi Yohanes kemudian menuliskan murid yang dikasihi Yesus. 然后在那边没有说出名字，但是约翰说那个是主耶稣最深爱的门徒。 Dan Petrus bertanya, bagaimana dengan dia? 然后彼得说：“然后他呢？” Ada aura persaingan di dalamnya. 所以在这里他有这种的比例感。 Maka Tuhan berkata, urusan dia bukan urusan kamu. 所以主耶稣说：“那是他的事，不是你的事。 Kamu tetaplah setia, ikut aku. 你仍然忠心的跟随我。” Saudara, bukankah seringkali di dalam relasi kita dengan Tuhan kita juga merasa bahwa Tuhan sepertinya lebih baik sama orang lain daripada kita. 在我们侍奉当中，我们是不是也常常感觉到上帝爱他超乎我？ Kita merasa orang lain kayaknya lebih diberkati daripada kita. 我们感觉到他特别蒙福，我们没有。 Kita merasa sepertinya orang lain tuh lebih dapat banyak kasih Tuhan dibandingkan kita. 我们感觉到他拥有上帝的爱比我更多。 Hingga akhirnya kita berkata, Tuhan kok nggak adil ya sama saya? 常常会说：“主啊，为什么待我如此不公平 Saudara, jangan terburu-buru berburuk sangka kepada Tuhan.？” 所以你不要对主有一种的误会， Saudara ingat, di mata Tuhan semua sama. 在上帝的眼中都是同等的。 Maka Tuhan berkata kepada Petrus, kamu nggak usah urusin urusan orang lain. 所以主耶稣对彼得说：“你不要理别人的事， Aku minta kamu kasihi aku dan gembalakan domba-domba. 我只要你爱我，而且牧养我的羊。 Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 你爱上帝，要爱人如己， Ikut Tuhan sampai mati. 跟随主直到死。 Saudara, Tuhan meminta setiap kita hari ini untuk hidup di dalam kasih-Nya. 所以主耶稣今天要求我们生活在他的爱里。 Maukah saudara dan saya meninggalkan favoritisme 你是不是和我一样愿意离开这偏袒式， yang menggerogoti relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan? 已经侵蚀了我们的对神之间的感情？ Kita datang kepada Tuhan di dalam segala kerapuhan kita. 我们以脆弱来到神的面前。 Saudara, perjamuan kudus adalah sebuah bukti nyata bagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa memandang bagaimana status dan siapa kita. 所以圣餐厅表明了上帝爱我们，不管我们的身份。 Dia mencurahkan darahnya, nyawanya, memberikan nyawanya buat saudara dan saya. 他留下宝血，他的生命为你我。
supaya kita boleh memiliki relasi yang kekal dengan Dia. 让我们与他有永恒的感情。 Dan Yohanes mencatat di dalam kitab Wahyu, dia berkata, dia melihat bahwa di kekekalan nanti semua kaum, bangsa, bahasa berkumpul di dalam jamuan anak domba. 所以在启示录那边，约翰说到，在那里呢，看到全世界各地各国的人都与神进餐， Mereka memuji akan karya Allah yang luar biasa. 他们一同赞美上帝伟大的作为。 Mari kita berdoa. 同心祷告， Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. 主啊，帮助我们，让我们可以行道。 Kami sadar kami lemah dan terbatas, kami tidak imun terhadap favoritisme. 我们知道我们软弱，我们无能，我们对我们这种偏袒事我们无能为力。 Oleh sebab itu kami mohon Tuhan terus menolong kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama dengan kasih yang murni dari Kalvari. 求主你教导我们，让我们的生命当中，我们也能够活出爱人如己，而且爱上帝。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan